Okay. Okay, dah start dah. Okay, so very good evening everyone. Okay, semua sihat Sihat. Sihat. Sihat, sir. Boleh dah malam ni okay semua segar fresh So I think our discussion will be okay lah. Maksudnya terus masuk otak lah. Okay, that is very important. I hope you whatever you learn today will be go straight into your head, fully remember and will be a very good lesson for today. Okay, so kita masuk hari ni, lesson hari ni, integration by part. Okay, so before I go into this, okay, let me show you the formula. So the formula that we want to study is okay, integration by part ni very important lah. Talking about integration, integration by part is very important topic, especially for integration. Sangat penting. Okay, so semester ni dan semester depan lah. Okay, integration by part memang akan ada banyak tempat dalam in the next semester, advanced calculus. Okay, so let me look into the formula. Okay, formula dia ialah integrate U dV sama dengan UV minus V du. Ini formula dia. Okay, ini formula dia. Okay, so please take down the formula. U dV equals to UV minus V du. Itu formula dia. Okay, so in order to solve this problem ataupun formula ni, you need to understand the formula first. Okay, so kena faham lah, betul-betul kena faham formula ni because this one is very complicated. Okay, but at the same time very interesting to solve. Okay, so let me show you. So this is the formula. Okay, in order to solve this, in order to solve problems, so we need to know another thing which is I call it as LOPET. Okay, mungkin ada yang pernah belajar lah. Okay, mungkin ada yang pernah belajar, mungkin ada yang pernah nampak benda ni, but you need to understand this. Okay, LOPET. Okay, what do you mean by LOPET? Ini ialah log. Okay, maksudnya LO. Okay, LO ialah logarithm. Okay. LO ialah logarithm. Okay, logarithm maksudnya ln lah. Okay, maksudnya ln. Log tu maksudnya ln. Maksudnya kalau kita jumpa apa-apa yang ln, yang kita guna LO lah. Dia punya method ialah kena guna LO. Okay, P ialah polynomial. P ialah polynomial. Okay, polynomial maksudnya jumpa X saja polynomial. Jumpa X, X square, 2X, 3X, 5X, semua ini ialah polynomial. Okay, kalau ada kuasa 3 pun sama, 2X kuasa 3, okay, kuasa negatif 1, semua ini ialah polynomial. Maksudnya bila ada X saja, kita panggil dia sebagai polynomial. Okay, itu nombor 2. Okay, so ini nombor 1, ini nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, lepas tu ialah eksponen. E ialah eksponen. Okay, so yang ini ialah E. E ialah eksponen. Okay, and then the last one ialah T. T ialah trigonometry functions. Trigonometry functions lah. Okay, ataupun trigonometry. Trigonometry dalam kes ni ialah sin cos tangent. So ini ialah kes dia, sin cos tangent. Okay, so let me redo this again. Saya buat lagi sekali benda ni. Okay, so ini ialah logarithm ataupun ln. Kalau you jumpa ln, kena guna LO ni. Ataupun you nak letak ln pun boleh dah. Sebenarnya ni nak letak ln pun boleh. Polynomial maksudnya kena jumpa X. Polynomial maksudnya mesti kena jumpa X. So X boleh, X kuasa 2 boleh, X kuasa 3 boleh, X negatif 1 boleh. So apa-apa yang X semuanya ialah polynomial. Sama juga eksponen. Eksponen maksudnya kena ada eksponen X, eksponen 2X, eksponen negatif X and so on. Semua ni ialah eksponen. Lepas tu trigo ialah kita kena jumpa sin, cos,
tangent. So ini ialah case di mana dia ialah trigo lah. So logarithm, polynomial, exponent, trigonometry functions. Okay, so ini saya dah bagi tahu basic dia. So kalau kita nak buat formula ni, formula untuk by part integration, okay, u dv sama dengan uv minus v du, kita kena guna Lopez. Okay, kita kena guna Lopez, dan Lopez ialah maksudnya logarithm, polynomial, exponent, trigo. So maksudnya kita punya integration semua ni adalah, okay, kita punya integration by part ni dia akan sentuh semua ni. Okay, jadi kita terus masuk kepada dia punya introduction lagi. So kita kena guna, okay, bila kita ada Lopez ni, okay, Lopez ni ada syarat dia. Okay, towards L, maksudnya kena guna differentiation. Differentiation. Nanti saya explain. Okay, kalau dia pergi kepada L, kena guna differentiation. Kalau dia pergi kepada sebelah sini, kena guna integration. Ini nanti saya explain. Okay, apa benda ni? Okay, kalau dia pergi kalau dia semakin dekat kepada L, kena guna differentiation. Kalau ni semakin dekat dengan kalau semakin dekat dengan T, pergi T, dia pergi integration. Okay, ataupun ini ialah U, okay, ini ialah dV. Itu yang kita kena faham. Okay, so what we need to understand here is I will use the term U, okay, for anything approaches L, logarithm. L ni kita kena guna differentiation. Okay, kalau kita nak guna integration, dia mesti jadi dV. dV maksudnya dia semakin mengampir dengan T. T kalau dia pergi T, dia kena guna dV. Okay, mesti dah confused dah apa nak saya cakap ni. Okay, now I'm going to give you an example. Baru kita akan faham. Okay, saya cakap macam ni mesti kau confuse lagi, confuse je. Okay, so better I go for the example. You can see better. Okay, so saya terus pergi example 1. Okay, kalau ada faham, kalau tak faham terus tanya. Example 1 confirm saya yakin you boleh faham. Okay, go for example number 1. Okay, let's say my example is x exponent 2x dx. My first example ialah, okay, x exponent 2x. Ini ialah example saya. Okay, saya bercakap apa tadi? Lopez, right? I'm talking about Lopez. L-O-P-E-T. Okay, so dalam case saya, look at this. Dalam ni, integration ni, we have two things. One is polynomial. This one is polynomial. Look at this. This one is exponent. Look at this. Kita ada dua benda dalam ni. Okay, looking into first example. Okay, you must understand. Looking into the first example, you can see that x is actually polynomial. Exponent ialah e lah, exponent lah. Okay, e ataupun exponent. Right. So kalau kita tengok dekat Lopez, maksudnya apa? Saya cakap apa tadi apa? Saya cakap dia dV. Correct. Kalau dia pergi sini, kena guna differentiation. Kalau dia pergi sini, kena guna integration. Ini yang saya cakap tadi kan? Okay, sekarang soalan saya ialah, okay, P sekarang polynomial kan? Polynomial ialah differentiation ke integration? Differentiation. Yes, correct. Ini kena jadi differentiation. Ini kena jadi integration. Dia ikut sebelah siapa? Maksudnya kalau kita pergi dekat sebelah sini, dia kena jadi integration. Maksudnya E ni kena jadi integration, expon ni kena jadi differentiation. Itulah maksud dia. Jadi kalau ikut rule ni, Lopez ni, kita kena faham, okay, we have to understand that the polynomial must use differentiation, the exponent kena guna integration. Itu yang basic dia. Okay, nombor 2. Okay, kita tengok example nombor 2. Okay, sekarang ni saya nak bagi x. Okay, let's say saya bagi sin 2x dx. Soalan 2 ialah saya nak bagi exponent, lepas tu saya bagi sin 2x. Okay, kalau saya bagi x sin 2x,
So maksudnya saya guna lagi sekali Lopet, L-O-P-E-T. Okay, sekarang ni saya ada apa? Ini ialah apa? X ialah apa? Polynomial. Yes, correct. X ialah polinomial. Betul. Sorry, polinomial. Ini ialah polinomial. Lepas tu, apa jadi untuk yang ni? Sin 2x ni ialah apa? Trigonometry. Betul, ni ialah trigonometry lah. Okay, so sekarang ni saya punya condition ialah satu dekat sini, P. Satu lagi dekat T. So, P kena guna apa? Differentiation. Yes, correct. Ini kena guna differentiation. Ini kena guna integration. So, semakin dekat dengan sini, kena guna differentiation. Semakin dekat dengan T, kena guna integration. Itulah condition dia. Okay, so nampaknya macam orang dah faham sikit lah. Okay, I bagi nombor 3 pula. Condition number 3. Okay, let's say saya bagi X log X. Sekarang saya bagi log pula. Log maksudnya ln lah. Natural log. Okay, ln lah. Selalunya orang cakap ln kan. Okay, so kalau saya bagi X ln X. Okay, jadi kalau saya apply Lopet, look at this class. L-O-P-E-T. Okay, sekarang kita ada apa? Kita ada X. X ialah, you dah kata tadi, polinomial, betul? Ini ialah polinomial. Okay, dan yang ini ialah apa? Yang ini Log. ialah, ini ialah log lah. Okay, ini akan jatuh bawah, ini akan jatuh bawah log. So, this is actually log, L-O lah. Okay, jadi bila saya compare dekat sini, maksudnya apa? Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya, Polynomial integration. betul, ini kena jadi differentiation. Okay, dan polinomial kena jadi apa? Integration. Betul, ini kena jadi integration. You see? Itulah basic dia, you kena faham. Maksudnya apa? Lopet ni, ln ni, sekarang ni, ini kena jadi differentiation. Ini kena differentiate. Ini kena jadi apa? Ini kena jadi integration. See, only when comes to the, kalau saya ada log dekat sini, X ni jadi polinomial. Kita tak boleh jadikan dia differentiate. Kita tak boleh differentiate ni. So, kita kena tukar. Yang ni saja kena tukar. Yang lain tu, kita boleh letak. Untuk eksponen dengan trigo, confirm kita pilih polinomial tu sebagai differentiation lah. Tapi kecuali kalau kita ada ln ataupun log ni, baru kita tukar tempat. Maksudnya yang log tu kena differentiate, integration X ni kena integrate. Okay, kelas. Macam mana progress dia so far? Faham Sir. Yes, please. Kira dalam satu soalan tu memang ada integration dengan differentiation lah. Betul. Dalam satu soalan ini, dia mesti ada dua benda. Sebab itu kita nak guna integration by part. Dia mesti ada dua benda. Ia tak boleh, kalau dia ada satu benda, maksudnya kita tak perlu apply lah integration by part. So ini sebab ni dia ada dua benda sekali. Bila ada dua benda, mesti kena guna by integration by part. Okay, saya dah jawab soalan kan? Ada sir. Okay, so dalam integration by part ni mesti ada dua function. Satu ialah mungkin boleh log, mungkin boleh polinomial, mungkin boleh eksponen, mungkin boleh trigo. So antara empat ni dia mesti ada dua. So kalau dia ada dua, confirm kena guna integration by part. So ini tak ada pilihan lah. Yang semalam tu substitution. Substitution maksudnya you kena cari dia punya U dia. Kalau you jumpa U, you boleh differentiate dia. Lepas tu kita ganti dan selesai. Case ni hari ni, kita punya case ialah kita kena dapat dua benda. Satu ialah apa function dia, okay, sama ada log, polinomial, eksponen, trigo. So kita kena decide, lepas tu kita bagi, baru kita masukkan dalam formula. Okay, now I'm going for question number 1. Kita tengok macam mana kita nak selesai soalan 1. Okay, now I'm going for question number 1. Okay, so question 1 tadi apa? Question 1 ialah, okay, integrate x eksponen 2x dx. X eksponen 2x dx. Okay, back to here. Kita dapatkan balik formula dia. Apa formula dia? Formula untuk integration ialah, okay, so integrate u dv sama dengan, okay, u dv sama dengan apa? Sama dengan uv tolak v du. Itu formula dia. Okay, u dv sama dengan
UV tolak V du. So you kena faham sebab saya tulis ni saya nak bagi you nampak. So ini U, okay, ini dalam ni V. So dia terbalik. Mana okay, dia takkan dua-dua benda sama So dalam ni U, dalam ni V. Okay, jadi inilah basic dia. Okay, jadi saya kata apa tadi? Saya kata tadi U ialah differentiation. U ialah kena guna differentiation. Lepas itu dV ialah integration. So inilah basic dia, kita kena faham. Maksudnya ini ialah differentiation, yang ini ialah integration. U ialah differentiation, dV ialah integration. Okay, itu basic dia. Okay, so saya nak pergi kepada soalan satu. Saya nak pergi kepada soalan satu. So soalan satu bagi tahu apa tadi? Okay, soalan satu bagi tahu kita ada X di eksponen 2X. X eksponen 2X dx. Okay, jadi saya nak buat apa? Ini X ni saya keluarkan, ini jadikan dia sebagai U. Dan semua ni kena buat dia jadi dV. Semua itu kena buat dia jadi dV. Sebab apa? Bila ada dV mesti ada dx. Tengok. Sebab apa? Bila ada dV, macam kita tengok semalam. Bila ada du, mesti ada dx. Sama macam tu. So dalam kes ni, dv ada, mesti ada dx. So sebab kita nak integrate. Bila we integrate, mesti kena ada dia punya integral dia. Dengan dia punya partner dia. Kita nak integrate respect to apa. Mesti ada benda tu. Okay, jadi ini yang basic dia. So first u jadi x. So maksudnya u sama dengan x. Okay, so saya kena buat apa? Saya nak buat differentiation. So differentiate maksudnya du sama dengan dx. So after this semua kita akan buat implicit. After this semua kita akan buat implicit so you mesti kena cuba fahamkan implicit method, implicit differentiation. Okay, so you are now getting inside a intermediate level for calculus lah. You dah masuk intermediate. Maksudnya you kena tahu macam mana nak differentiate by using implicit. Mesti kena tahu dah differentiate implicit method. Okay, jadi saya kata ini kena differentiate. So ini akan jadi du sama dengan dx. Okay, sebelah sini pula dv. dv sama dengan apa? dv sama dengan exponent 2x and then dx. Ini kena buat apa? dv sama dengan exponent 2x dx. Dan saya cakap apa tadi? Saya cakap ini kena buat apa? Ini kena buat integration. So v kena buat integrate exponent 2x dx. Sebab apa? Kita macam dapat terbalik. Ini buat jadi integration, differentiation. Ini nak buat integration. Jadi bila buat macam ni, ini jadi du, ini jadi v. Itulah case dia. Itulah case dia. Explain again, sir. Okay, macam Kenapa ni. dia boleh v sama dengan integral exponent 2x? Okay, sebab apa? Sebab sini ada dv tadi. Sebab sini ada dv tadi. Bila ada dv, bila kita pindah d ni dia akan jadi integral. Dia akan jadi integral. So tinggal v sama dengan integral exponent 2x dx. Okay, not okay? Sir, kalau integrate e to x tu, bukankah dia jadi v sama dengan 2e to x? 2e to x. 2e to x. Kalau saya belum integrate lagi. Saya baru masukkan integration je. Okay. Saya belum integrate lagi. So integration dia akan jadi exponent 2x over 2 dah. Apa formula untuk ni? Integration. Integrate exponent ax. Apa formula dia? Ini akan jadi exponent ax divided by a plus c. Ini formula dia. Ini baru saya integrate dia. Saya sekarang ni saya letak integral dia. Okay not okay? Okay, sir. Okay. Okay. Okay Don't worry. Kita ada lagi exercise. Okay. You cuba nampak dulu. First example ni, you cuba nampak dulu.
Next example, you boleh nampak dah macam mana saya buat tadi tu. Okay, you cuba fahamkan je dulu. Mungkin I faham lah, memang ini memang dia complicated sikit, tapi you cuba fahamkan dulu. Okay, so yang basicnya ni lah, ini basic dia. Ini kita dah tengok semalam. Okay, ini ialah basic formula for the integration. Kalau kita nak integrate exponent, so exponent ni dia akan A ni duduk bawah. Right, okay, ini kita dah tengok semalam. Okay, so revise lagi sekali. So exponent kalau kita integrate, A ni kita duduk bawah. Kalau differentiate, dia pergi depan. Kalau integrate, dia duduk bawah. Okay, so saya dah cakap apa tadi? Saya dah cakap, okay, I buat lagi sekali Okay, do it again. I know, this one is consider big process. So, X exponent, X dx. So, saya buat apa tadi? U sama dengan X. Bila differentiate, du sama dengan dx. Okay, lepas tu, saya buat apa? dv sama dengan exponent 2x. Sebab apa saya bagi exponent 2x? Sebab saya nak you nampak A dia. Kalau saya bagi X tak nampak. Dia mesti kalau 2x, 3x baru nampak benda tu. Sebab itu saya terus bagi 2x. Saya terus bagi 2x. So, exponent 2x dx. So, bila saya integrate, ini jadi V. Dan ini integral jadi exponent 2x dx. Sebab apa? D itu kita pindahkan jadi integral dan baru saya integrate dia. So, bila integrate jadi apa? Exponent 2x over 2. Dan tambah C lah. Tambah C ni tak perlu. Okay, kalau nak letak C pun boleh, tapi kita tak guna dah. Kita tak nak guna. Sebab apa? Kita ada lagi proses. So kita ambil exponent 2x over 2. Last kali kita baru tambah C. Maksudnya C tu tinggalkan dulu? Tinggal dulu. C itu tinggal dulu. C itu tak perlu. Kalau you letak tak apa, tapi kita takkan guna dalam calculation kita. Ini tak payah. Kalau kita letak pun tak apa. Okay. Kita integrate yang ni saja. C itu kita abaikan dulu. Sebab apa? Kita akan masukkan C itu last kali dalam kita punya integration yang last kali. Kalau kita letak C di sini nanti banyak C pula, which is kita tak mahu lah. Kita akan letak satu constant akhir sekali je. So ini kita abaikan dia. Okay. Jadi kalau you dah nampak proses ni, then kita masuk dalam formula. Okay. So formula bagi tahu apa? U dv sama dengan UV minus V du. Ni formula dia. So kita masukkan formula dia. So formula ni ialah apa? Formula ni cakap dah tadi, ini ialah X, ini ialah exponent 2X dx. Ni benda yang sama dah. Okay, ini benda yang sama X exponent 2X ini ialah yang kita dah buat U dengan dv kan. So ini benda yang sama. Okay, apa jadi U? U ialah X. So sini saya akan letak X. Sebab apa? U ialah sama dengan X. Sini X. Okay, apa V dia? V dia ialah exponent 2x over 2. So sini akan jadi exponent 2x over 2. Dekat sini. Okay, tolak. Kelas, ini tolak. Lepas tu apa V dia? Integrate. Apa V dia? V dia ialah apa? Exponent 2x over 2. Okay, then apa dx dia? Apa du dia? Kalau kita tengok balik di sini, dx. Du ialah dx. So maksudnya kita letak dx dekat sini. Tengok, kita dah nampak dah proses dia. So kita masukkan semua itu, kita masukkan ikut formula dia. Kita just masukkan ikut formula dia. Okay, jadi saya dah ganti dah semua dalam ni. X ni kita ganti dekat U. Lepas itu V itu kita ganti dekat V itu kita lepas dah integrate, kita masuk dalam formula. Tolak. Lepas itu V ni ialah exponent 2x over 2. Lepas tu du kan, yang ni du. Tengok ni du. Saya ambil daripada sini dx. Du sama dengan dx. Sebab kita kena tahu apa dia punya integration dia. Sebab bila kita ada integral je tak guna. So kita kena tahu nak integrate respect to apa. Jadi kita kena tahu integrate respect to dx. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, jadi kita proceed untuk yang ini pula. Okay, proceed untuk yang ini. Okay, apa jawapan ni? Okay, kita susun balik.
Okay, kita susun balik. Ini ada pecahan. Pecahan ni kita bawa keluar lah. Okay, kita bawa keluar. 1/2 X eksponen 2X. Okay, kalau you tengok, semalam pun saya beritahu, constant bawa keluar. Jangan letak dengan X. I really recommend this to you. Okay, since you belajar daripada basic, okay, now you start from basic, right? So bila you dah start basic ni, bagi pecahan tu terus bagi keluar. Jangan masuk dalam X. Okay, ini akan memudahkan banyak kerja you. Okay, please follow this. This will be very much easier your work. Okay, minus apa? 1/2 Correct. Minus 1/2 integrate eksponen 2x dx. Tengok. Inilah sebabnya saya suruh you belajar macam ni. Sebab bila you nampak pecahan terus bawa keluar, tengok ini jadi integral biasa saja. Okay, last. Kita dah pergi dah jawapan last. So 1/2 x eksponen 2x minus 1/2 bracket. Apa jawapan ni kelas? Eksponen 2x over 2. Betul. Dia akan generate lagi sekali. Okay, 2 ni dia akan generate lagi sekali dan plus C lah. Last kali baru kita letak plus C. Yang tadi plus C tu kita abaikan dia. Sebab apa? Kita nak letak last kali. So this is the one we want to put it in the last. So C tu kita letak last kali. Okay, jadi sama dengan 1/2x eksponen 2x minus 1/4 eksponen 2x plus C. So this is the last answer. Finish. And factorize, right, sir? Yes, you can factorize too. Correct. You can factorize too. Okay, for the moment, I don't interested. I mean, I'm not going to factorize first. We learn the process first. Then we do the manipulation. Okay, for the beginning part, okay, we hold on the factorization. Okay, kalau you buat factor lagi bagus. Okay, tapi saya hold dulu benda tu. We learn the process first. Kita belajar benda ni dulu, basic dia dulu. Okay, tapi yang nak buat, teruskan buat lah. Tapi saya berhenti sampai sini. Okay, class. Next, next I'm going for question number 2. Okay, kita tengok question 2 pula. Okay, question 2 ialah, okay, boleh ya? Kelas, boleh saya sambung? Boleh. Boleh. Boleh ya? Tak boleh. Okay, so kita terus pergi soalan nombor 2. Okay, so 2 ialah 2x eksponen 3x dx. Okay, so saya pause untuk 1 minit. You cari dulu apa dia punya u, apa dia punya v, differentiate, integrate benda tu, selesaikan dulu, nanti kita bincang. Saya pause. Yes. Lopet tu sama macam LIATE kah? Kalau LIATE. 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 Ni ialah apa? Algebra. Oh, okay. Boleh juga. Betul. Boleh algebra, ni ialah apa? Log, algebra, trigo, eksponen kan, betul? Tapi saya prefer ini kalau boleh T letak belakang. I prefer macam ni. Okay. Tapi saya prefer actually ini boleh dua-dua mana-mana kalau tu boleh lah. Tapi kan saya bila lama ajar, I prefer the exponent better you differentiate. Okay. Thank you, sir. Actually sama boleh guna. Okay. Sebab you pernah belajar, siapa yang pernah belajar mungkin dia tahu dah dia punya cara, dia macam-macam, dia ikut pensyarah lah. Actually this one follow the lecturers lah. In some places dia ada guna term lain. Saya guna term lain. Tapi apa yang saya guna tu mungkin standard lah. Dia mungkin term je lain tapi benda sama. Okay. So kita tengok lagi sekali. Okay, I rasa dah cukup dah 1 minit. Okay, so macam saya kata tadi, Lopet, L-O-P-E-T. So kita ada polinomial dengan eksponen. So polinomial kena differentiate. So siapa polinomial? Polinomial ialah 2x. Okay, ini ialah u. Okay, jadi ini ialah u, ini ialah dv.
You kena buat benda ni. U dengan dv. U differentiate, dv kena integrate. Excuse me. Okay, so yang ini ialah dv. So ini U, ini dv. Okay, kalau you dah faham proses ni, very good lah, cantik dah. Seriously kalau you nak nampak U dengan dv, very good really. Maksudnya you confirm boleh selesai integration by part. Okay, jadi saya terus bagi jawapan. So U sama dengan 2x. So du. Okay, what is the answer class? Du sama dengan apa? 2 dx. Okay, correct. 2 dx, betul. Ini akan jadi 2 dx. Correct. Okay, itu akan jadi 2 dx. Okay, next. dv sama dengan eksponen 3x dx. So v kena integrate. Okay, so dv kena tukar jadi v. So kalau kita tukar jadi v, kena integrate. Okay, apa jawapan kelas? V sama dengan apa? 1/3 E. 1/3 exponential 3x. Yes, correct. This one become 1/3 exponent 3x. Correct. Okay, dia akan jadi 1/3 exponent 3x ataupun exponent 3x over 3. Boleh juga kalau you letak ini, okay juga. Sama aja. Okay, so mana-mana satu Okay, kita masukkan dalam formula. Okay, lagi sekali apa formula dia? Formula ialah U dv sama dengan UV minus V du. Okay, jadi U dengan dv kita dah tahu. U dengan dv ialah 2x eksponen 3x dx sama dengan okay, apa U dia? U dia ialah 2x bracket. Okay, apa V dia kelas? V dia ialah 1/3 eksponen 3x. Ataupun saya rasa ini saya letak dulu benda ni. Eksponen 3x per 3. Lepas tu baru saya keluarkan dia. Okay, tolak. Okay, so V dia lagi sekali integrate eksponen 3x per 3 dan du ialah apa? Du ialah Time 2 dx. Correct, 2 dx, betul. Ini akan jadi 2 dx. Harap dengan 2 dx. Bila ni kali ni saya letak 2 kali dah. So kali tu saya buat bracket lah. Okay, so buat bracket. Okay, any question class? Ada apa masalah? Okay, tak ada masalah. Okay, jadi saya proceed lah. Okay, saya proceed. Jadi, what is answer? This become what? 2/3x eksponen 3x. Okay, kita perlu keluarkan lah. Constant tu semua kita keluarkan. Tolak. Tolak apa? 1/3. Dia akan jadi 2/3 pula. Sebab sini ada belakang dia 2. darab. Dia darab, betul. So dia akan jadi 2/3 integrate eksponen 3x dx. Now you see. Okay, kita ada integration eksponen 3x dx. Okay, so next. Okay, next process. Next equals to what? 2/3. Sebab kita belum selesai integration dia sebenarnya integration by part ni dia ada 2 kali integration Okay, dia ada sebenarnya 2 kali integration. Satu you buat dekat sini. Okay, number 1 you buat dekat sini 1 kali. Number 2 you akan buat dekat sini. Ini number 2. So dia mesti ada 2 kali integration lah, confirm. Okay, dia akan ada 2 kali integration. Ini kira basic lah. Basic ni dia 2 kali. Advanced sikit dia akan ada beberapa kali. Okay, ini basic dia. Okay, tolak. Okay, sambung lagi. Dia akan jadi x eksponen 3x tolak 2/3 bracket eksponen 3x bahagi 3 tambah c. Okay, sama dengan
Okay, 2 over 3x exponent 3x minus, okay, what is the answer class? This one become what? 2 over 9. Yes, correct. This become 2 over 9 exponent 3x. 3x plus c. So this is the last answer. Itulah jawapan last dia. Itu jawapan last dia. Okay. So kita dah selesai sampai soalan 2 dah. Okay. Boleh kita sambung soalan 3? Boleh. Boleh okay. So soalan 3 pergi pergi one step higher dah. Kita akan pergi one step higher pula. Maksudnya kita akan buat 2 kali. Okay, kita akan buat kita akan pergi yang complicated sikit lah. Level 2 pula. Okay, so kita pergi terus level 2. So soalan nombor 3 ialah integrate. Okay, what happen if x square exponent negative x dx? Okay. Integrate x square exponent negative x dx. Okay, jadi lagi sekali ini pun sama, LOPET. So kita ada polinomial. Okay, kita ada polinomial dengan eksponen. Polinomial kena jadi u, eksponen kena jadi dv. Okay, so siapa kita punya u? U ialah kita punya x square. So ini kena jadi u. I bagi masa patut tadi. Tak apalah. Saya bagi ini dulu, lepas tu saya bagi masa, you orang cuba dulu. Okay, ini jadi dv. Okay, saya pause untuk 1 minit. Cuba selesaikan ni. Okay, dah cuba Okay, kam. Kita tengok jawapan dia. Okay, so jawapan dia apa? U sama dengan x square. Du sama dengan, okay, what is the answer class? Du sama dengan apa? 2x dx. Okay, correct. 2x dx, betul. Dia akan jadi 2x dx. Okay, lepas tu dv. Dv sama dengan exponent negative x dx. Okay, lepas itu v sama dengan integrate negative x dx. Jadi jawapan dia adalah sama dengan apa? Ini jadi apa? Dia akan jadi Negative 1 over exponent x. correct. Okay, dia akan jadi negative 1. You letak bawah. Tak perlu letak bawah. Actually letak negative exponent negative x je. Okay. Tak perlu letak bawah. Actually exponent tak perlu pergi bawah. Dia biar macam exponent je. Okay, tak perlu tukar dia jadi 1 over x. 1 over exponent x, tak payah. Okay, tak payah buat benda ni. Don't do this. Jangan buat benda ni. Tak mau. Dia exponent, dia special case. So kita negatif tu kita biar je. Negative power tak apa, tak ada masalah untuk exponent. Okay, so, kenapa dia jadi macam ni? Sebabnya dia bagi dengan negatif 1. Sebab dia bahagi dengan negatif 1.
So ini negatif 1 tambah C kan. Okay, jadi dia negatif ni dia kita boleh letak depan lah. So negatif eksponen negatif X. So itu sebab dia jadi negatif depan. Okay, jadi kita masuk dalam formula. Kita masuk dalam formula. Okay, saya bagi masa. Masukkan dalam formula. Okay, kita masuk dalam formula Okay, come. I show you the answers. Okay, so bila kita masuk, kita akan dapat ni. U dV sama dengan UV minus V du. Right. Okay, formula dia apa tadi? S square eksponen negatif X dx sama dengan okay, apa U dia? U dia ialah X square. So, kita masuk sini S square bracket. Lepas tu Negatif eksponen power negatif X. correct, eksponen negatif X bracket minus integrate Negatif eksponen negatif X correct, eksponen negatif eksponen negatif X. time Bracket. 2x dx. Okay, correct. Ini ialah 2x dx. Ini ialah 2x dx. Okay, kita susun balik dia sikit. Okay, kita susun balik dia sikit. Okay, so ini yang kita dapat. So, sama dengan negatif kita bawa keluar. Negatif S square eksponen negatif X. Lepas tu negatif become Positif 2 positif, betul. Positif 2 kita boleh bawa keluar, betul. Positif 2 kita boleh bawa keluar. eksponen Lepas tu negatif kurungan, integral. xi eksponen Correct. Kita letak eksponen X depan lah. X negatif X dx. Okay, so class. Now what is the problem? integrate one more time. Betul. Tengok sekarang ni. Ini kena buat lagi sekali integration by part. Tengok lagi sekali. Ini sebenarnya apa kena buat lagi sekali? Sebab ada X. Sebab ada X lagi. Kalau kita tak ada X baru kita boleh buat macam biasa. Tapi ini ada dua function. Ada polynomial, ada exponent. See, look at this. This problem, dia tak stop sampai sini. Dia kena buat lagi sekali. Maksudnya apa? Bila ada polynomial ni kuasa banyak, maksudnya integration dia banyak lagi. So it depends on what number you have, what power you have. Maksudnya ini akan sambung pergi satu lagi integration. Okay, ini kita sambung lagi satu lagi integration. Okay, come, continue do this. Okay, continue do this. Okay, jadi saya buat apa? Saya keluar ini saja. Saya keluarkan ini saja. So kita keluar ni. Ini saja kita keluarkan dia. Kita buat lagi sekali untuk ni. Lepas tu kita masuk substitute dalam tu. Okay, so saya keluarkan dia. So saya letak dekat luar sini. So integrate X eksponen negatif X dx. Saya nak integrate ni. Okay, again, you must go for U and dv. Okay, come. Take your time, solve this. U dv. Okay, jadi saya bagi jawapan. Okay, kita tengok apa jawapan dia. So U dia apa tadi apa? U akan dapat. Okay, U kena jadi X.
So du kena jadi dx, dv kena jadi eksponen negatif x dx, dan v kena integrate. Kalau kita integrate v, kita akan dapat negatif eksponen negatif x. Sebab dia jadi negatif 1 kat bawah. Okay, lama-lama you practice, you akan nampak lah kenapa saya buat macam ni. Dia negatif 1 kat bawah. Tapi bila negatif ni, dia special sikit. Dia negatif ni, kita boleh buang terus, kita letak negatif kat sini lah. Ni sebab negatif 1. Kalau negatif 2, maksudnya dia akan ada pecahan lah. Negatif 1/2 lah. Bila negatif macam ni, kita letak negatif eksponen negatif x je. Okay, so continue doing this for integration. So, x eksponen negatif x dx. Okay, ini pun sama juga. Kalau you dah nampak sekarang ni macam u dv. So, ini kena kali silang dengan ni. Lepas tu du dengan v. Dia 2 kali benda ni. Ni you kena buat study sendiri lah. When you do revision, you study macam ni. Lagi senang nampak. So, u dengan v, du dengan v. Itu cara dia. So, sama dengan C. When we do practice, kita lagi banyak nampak. Okay, so kita akan dapat apa? uv maksudnya x dengan negatif eksponen negatif x. Lepas itu, tolak. Formula dia tolak. Ini mesti kena jadi tolak. Integrate. Lepas tu, v dengan dx. Ini akan jadi dx. Sebab du kena jadi dx. Okay, v du Okay, jadi kita dapat apa dekat sini? Sama dengan negatif x eksponen negatif x. Lepas tu negatif become positif. Integrate eksponen negatif x dx. Okay, apa jawapan kelas? Negatif x. Betul. Dia akan jadi negatif. Okay, dia akan jadi negatif eksponen. Belakang tu dia akan jadi negatif lah. Okay, dia akan jadi negatif kat sini. Jadi kita letak last answer, dia akan jadi negatif x eksponen negatif x tolak. Okay, dan ini akan jadi negatif. Ini patutnya tambah, tapi saya letak macam ni dulu. Tambah c. Okay, so last kali saya baru tukar dia. So tukar ni jadi apa? Dia akan jadi negatif x eksponen negatif x minus eksponen negatif x plus c. Dia jadi macam tu. Sir, kalau saya tak mau letak C dekat sini dulu sebab Boleh. belum Boleh. selesai lagi. Boleh juga. Kalau tak letak pun boleh. Saya letak dulu sebab kita selesai satu integration. Kita selesai satu integration. Okay, kalau kita letak C pun boleh. Sini tak letak C pun boleh. Sebab apa? Ini bukan last answer. Bila C ni dia last answer baru ada C. Kalau kita letak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, memang dia akan terima. Saya terima jawapan ni. Okay, last kita pergi kepada mana? Ambil jawapan ini. Inilah jawapan dia. masukkan dekat yang tadi. Betul. Masukkan dalam tu tadi. Dalam 2 tadi. Dekat 2 tadi. So maksudnya kita masuk dekat sini. Dekat sini. Okay, kita masuk dalam ni. Okay, ini memang panjang lah. Ini mungkin akan pergi 1 page lah. Ataupun lebih kurang macam 1.5 page. Okay, biasanya integration by part ni confirm dia 1 page ataupun 1.5 page. Okay, dia akan pergi, kadang-kadang dia boleh pergi sampai 2 page. So, final exam dia bagi formula ni kah? Dia ada bagi formula. Dia ada bagi formula. Formula ni lah. Dia akan bagi formula ni. Ni confirm dapat. Okay, ni confirm ada. Okay, ni confirm ada. Okay, jadi kita terus sambung kerja ni. So, ini saya masuk dalam ni Ini saya akan masuk dekat sini. Jadi, saya akan dapat apa? Jadi, saya akan dapat. Okay, ni copy balik. Integrate x square eksponen negatif x dx. Okay. So, saya letak sini dulu. Okay, ini saya bawa sini. Takut nanti orang tak nampak nanti.
Ini saya buat arrow. Okay, nanti orang boleh nampak lah. Kalau tak, okay, takut nanti orang nanti tak nampak. Okay, saya letak kat sini. Okay, jadi ini kita copy balik ke bawah. So, integrate. Okay, integrate x square exponent negative x dx sama dengan, okay, sama dengan apa? So, saya ambil last answer saja. Saya ambil ni. Negative x square exponent negative x. Negative x square exponent negative x minus 2 Plus 2, sir. plus 2 okay, plus 2, sorry. So plus 2 bracket, Negative. betul, ini betul, dia akan jadi negative x exponent negative x minus exponent negative x, dan tambah sini tak payah, tambah sini tak payah, kita letak tambah C last kali, tambah C je. So kita ambil dia punya jawapan cukup. Ini tambah C ni tak payah. Sebab kita akan letak last kali tambah C. So semua C tu dia akan kumpul sekali. So tak perlu banyak C. Satu cukup. Satu C sudah. Okay, jadi kita susun balik ni sikit. Ni jadi apa? Negative x square exponent negative x minus 2x exponent negative x minus 2 exponent negative x plus C. Okey, itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Okey, macam mana kelas? So far, progress dia. Saya nak tanya, yang ni berapa markah untuk soalan ni? Ini boleh nampak, ini boleh sampai pergi 10 markah lah. Soalan ini kalau keluar, dia akan pergi sampai 10 markah. Oh, okay, thank you sir. Sama. Okay, soalan ni kalau you dapat, mungkin dia boleh pergi sampai 10 markah. Soalan final. Okay, sampai 8 sampai 10 markah lah usually. By part ni dia pergi 8 sampai 10 markah. Okay, kelas macam mana progress dia? Boleh saya sambung? Boleh saya boleh. Boleh kan? Betul. Okay, jadi itulah basic dia. Okay, so saya dah bagi satu x square. Okay, x square ni you kena practice lah. X square ni you kena practice. Ini memang panjang cerita dia. Okay, jadi ini mesti ada 2 kali integration. Okay, macam mana kita tahu 2 kali integration? Sebabnya dekat sini dia ada sekali lagi integration. Sebab itu 2 kali integration. So first kita integrate, tak selesai lagi. Sebab dia ada x exponent. Bila ada x exponent, dia ada 2 function. So bila ada 2 function, kena buat by part. So bila dah cari by part lagi sekali, kita masuk, kita dapat jawapan dia, dan barulah sekali kita masukkan dalam keseluruhan jawapan dia. So kita dapat jawapan ni. Okay, saya bagi satu example ini saja. Ini diorang nanti revise balik. Okay, nanti orang revise balik benda ni. Okay, cuba ini kena cuba balik. Okay, so yang ni saya bagi satu exercise. Orang cuba nanti later. Okay, saya bagi satu, ini sebagai exercise Okay, exercise. Okay, orang cuba soalan ni. Okay, so saya bagi soalan dia. Okay, so 3x square. Okay, ini saya bagi satu exercise. Orang boleh cuba later. Okay, nanti siapa-siapa nak share jawapan boleh Okay, nanti siapa-siapa nak share jawapan boleh. So 3x square exponent 3x dx. Cuba ini. Okay, nanti kita boleh tengok jawapan dia. Okay, ada kawan kita tengok semalam pun ada, saya tengok ada beberapa orang share jawapan, baguslah. Nanti samalah, orang share jawapan, okay, kita tengok jawapan dia. Okay, ini akan jadi revision untuk kawan-kawan lain lah. Okay, so ini saya bagi sebagai exercise, you orang try. Saya tak nak ini nanti sebab ini pun ambil masa. Okay, kita punya ni, kita nak tengok beberapa variety of question, right? So I don't want to go for another example lah. Ini you orang cuba. Okay, so saya pergi kepada soalan nombor, kita dah soalan 3 kan? Okay, saya pergi soalan 4. Okay, we try different question. Okay, so saya pergi soalan 4. Sekejap. Bagi saya tengok soalan tu boleh.
Mana tadi? Ni, sorry ini. Ni. Okey, mantap. Clear Okay, boleh saya sambung? Boleh saya boleh. Boleh. Boleh Tak boleh. Boleh. Okay, harap sama lah, semua orang sama lah, harap semua orang boleh follow lah. Okay, I tahu mesti ada yang tertinggal lah, tak apa. Nanti tengok recording balik. Okay, recording semalam tu saya dah siapkan, belum upload je lagi. Okay, so hari ni punya nanti saya uploadkan lah. Okay, so saya pergi different type of questions. Sebab kita ni dalam ni ada beberapa pattern. So I can show you all the patterns. Okay, so next I'm going for polynomial dengan log. Okay, what happen if I have this? X log x dx. Okay, kita ada soalan dia. Okay, integrate x dengan log x dx. Okay, so kita patah balik pergi Lopet. L-O-P-E-T. Okay, siapa U, siapa V kelas? Log. You lon. Betul. So yang ini jadi U lah. Ini jadi U, maksudnya dV kena jadi apa? X dx. dV ni kena ada X dx. dx ni dia pergi kepada dV lah. So ini jadi U, satu lagi itu jadi V. Okay, jadi U sama dengan, okay, ni di line sikit. Ni ialah U dia. Okay, so ni akan jadi dV. Ni akan jadi dV. Okay. Kisah saya cantik lah, tak apa. Kalau you dah faham, okay lah. So, U sama dengan log X. Lepas itu, dV sama dengan X dx. Okay, saya pause untuk minit. Okay, so saya sambung. Okay, apa jawapan dia? Okay, du sama dengan apa? Du sama dengan, siapa nak cuba? Du sama dengan apa kelas? 1 over x dx. Yes, betul. Ini akan jadi 1 over x dx. Betul. Very good. Ini akan jadi 1 over x dx. Bila kita ada ln, okay, dia akan jadi 1 over x. Okay, 1 over x dx. Okay, what about v? X square Betul. Dia akan jadi x over square je. 2. Betul. Dia akan Betul. jadi x square over 2 dah. Okay, x square over 2 plus c dah. Tapi c ni tak payah. Kita tak perlu letak. Jadi kita ambil benda ni, kita masuk dalam formula. So kita akan dapat, okay, integrate x log x sama dengan, okay, u ialah log x
kali dengan x square over 2 log x, lepas tu x square over 2 minus tolak formula dia tolak integrate apa? Integrate, so kita akan dapat v dia ialah x square over 2 kali dengan 1 over x dx. correct. Dia akan jadi 1 over x dx. Okay. Jadi bila kita tengok di ke sini, cantik dah. Kita dah boleh susun balik dah benda ni, betul? So biasanya kalau ada log, jangan letak belakang log. Letak depan dia. So you letak 1/2 s kuasa 2 log x. Ini ialah pattern of writing for the mathematical terms lah. Okay, kalau you ada log ataupun sin ataupun cos, ini akan jadi belakang sekali. So maksudnya x ni kena pergi depan. Susunan ni, inilah susunan cantik. Log, sin, cos, tangent semua kena pergi di belakang. Tolak. Apa jadi dalam ni? 1 over 2. Correct. Ni akan jadi 1 over dx. 2. Betul. Ni akan jadi 1 over 2. Okay, very good. Ni akan jadi 1 over 2 integrate X. betul. dx. Ni akan jadi betul. Ni akan jadi x dx. Macam mana jadi x dx? Sebabnya satu dah kena cancel lah. Okay, beautifully satu x ni kena potong. Jadi tinggal dalam tu x je. Jadi bila kita integrate, cantik dah. Kita dah boleh integrate biasa dah sebab ni ada satu function je. Jadi the answer become 1 over 2 1 over 2 x square log x minus minus what? Minus 1 over 2 bracket x square over 2 plus c dah. Okay, sebab x ni kena jadi integration, dia akan jadi x square over 2. So bila kita integrate, jadi di x square over 2. So finally, this will give you 1 over 2 x square log x minus 1 over 4 x square plus c. Itulah jawapan last dia. Okay. Okay, ada soalan kelas? Anyone? Any question for this? Soalan ni biasanya kita buat produk kan sir. Kalau division tidak ada ke sir? Division ada tak? Division ada. Ada. Tapi kalau ada pun, dia akan ada macam polynomial lah. Polynomial je ada division. Kejap lagi saya tunjuk satu example for division. Dia ada, division pun ada. Okay. Tapi division pun kita kena tukar dia jadi negative power lah. Kita tak ada macam yang division punya. Betul-betul division tak ada. Dia antara macam dia kena jadi tukar jadi darab juga. Last kali kita kena tukar jadi darab juga. Okay. So kalau korang okay, happy with this. I bagi satu exercise kat sini. Saya yakin ini pun korang mungkin confused. Ni saya bagi satu cabaran kat sini. So soalan saya, satu exercise kat sini. How to integrate log x? Ni saya bagi log x je. Macam mana ni? Ni saya bagi exercise, try. Okay, macam mana nak integrate log x? Integrate ikut apa tu sir? Ikut substitution or mana-mana? Mana-mana. Bukan, ni ialah ini ialah by part integration. By part Ini memang by part integration. Okay. Ini by part integration. Tapi ini bukan senang nak buat. Bukannya kata susah lah. Tapi ada satu benda missing dekat sini. Okay, I bagi exercise dulu. Sebagai exercise, korang cuba. Kalau korang tak boleh, baru saya bagi jawapan.
Ini exercise dia. Take this exercise. You want to try. Okay, saya yakin mungkin semua orang boleh buat. Tapi saya bagi dulu, you orang try, lepas tu saya bagi jawapan. Lepas tu you akan fikir, I say, macam ni saja ke? Jawapan dia. So this is a challenge for you lah. Ini challenge untuk you orang. Try. Okay, faham sudah sir. Okay, so ini challenge I'm challenging you. Okay, ini confirm. Ini mesti boleh kalau Google confirm dapat jawapan lah. Tapi macam mana you nak solve the problem? Itu yang penting. Okay, tapi confirm ada. Ini kalau Google confirm ada jawapan. Tapi cara dia selesai itu kena faham. Okay, so next I'm going for some difficult part. Okay, saya nak pergi something difficult, very challenging. So sekarang saya nak bagi satu lagi example which is a bit challenging lah. So kita masuk exponent dengan trigo. Exponent trigo ni susah sikit. Okay, so I'm going for the next example. Boleh kelas? Saya sambung ini last untuk hari ni. So kita dah soalan berapa? 5 Betul? Soalan 5 Sir. Okay, soalan 5. So ini soalan 6 betul Soalan 5. Oh, Ini soalan 5. Okay. So ini soalan 5. So soalan 5 ni last. Tapi soalan 5 memang akan ambil masa lama. Okay, masa lama. Memang panjang lah. Okay, so saya explain ni, ini memang kena faham betul-betul. Ini kena faham betul-betul. Kalau ada masalah, terus tanya saya. Okay, so first kali, I punya problem ni ialah ini. Integrate. Okay, exponent 2x. Lepas itu, sin x dx. Ini pun saya bagi sin 3x lah. Sebab yang bukannya susah sangat lah, tapi saya bagi nombor. Kalau saya bagi x di situ, you tak nampak a dia. So sebab tu saya nak buat nombor lah. Okay, so sin 2x, saya kena ambil 2 dengan 3 dah paling besar pun. Okay, exponent 2x, sin 3x dx. Okay, ini soalan panjang lah. Okay, ini memang soalan panjang. Okay, we want to try to solve this. Okay, kalau tak faham, terus tanya. This is very, very important. You should understand the process. Okay, so kita cuba tengok soalan ni. Okay, so before we go into the question, so definitely we need to analyze benda ni, Lopet. Okay, so Lopet. Okay, Lopet says what? Lopet says what? Exponent dengan Exponent jadi apa? Exponent jadi differentiation. betul, differentiation ataupun U. Trigo. Okay, ataupun dan dalam kes ni trigo dv t kena jadi apa? T kena jadi integration ataupun dv. So integration differentiation U kena jadi integration U kena jadi differentiation, dv kena jadi integration. Okay, kita dah faham dah. Okay, so I pergi kepada exponent. Okay, I pergi kepada exponent. So U sama dengan exponent 2x. Lepas tu saya pergi kepada dv. dv sama dengan apa? Sin 3x dx. Okay, dv sama dengan apa? dv sama dengan sin 3x dx. Okay, kelas. Continue Okay, kita sambung Okay, come. Try to get what is his answer? du dx. du 2 exponent 2x. Betul, ini akan jadi 2 exponent 2x. Very good. Ini akan jadi 2x dx. Betul. Okay, bila kita differentiate, 2 turun bawah. Okay, dia turun depan. Dia pergi depan. Kalau kita integrate, dia pergi bawah. Dia jadi pecahan. Okay, very good. What happened to v? V jadi apa? Integral sin 3x dx. Betul. Equal 3 cos 3x. Negative 3 cos 3x. Betul, dia akan jadi negatif. Betul, ini akan jadi negatif. So ini akan jadi negative cos 3x over 3. Bukan multiply ke sir? Macam mana? Okay, sorry, mistake. Betul. Okay. Sebabnya dia ni Okay, semalam pun saya dah tunjuk bila kita differentiate sin,
Okay, kita akan dapat cos. Okay, maksudnya sin ini bila kita integrate jadi positif. Maksudnya sini positif, sini jadi positif. Bila kita differentiate sin, bila kita differentiate cos, kita dapat negatif. Right. So maksudnya apa? Bila kita integrate sin, maksudnya kita akan dapat negatif cos. Maksudnya sin ini dia akan pergi sini, negatif ini dia akan pergi sini. Maknanya dia inverse positif dengan negatif je lah. Betul, dia inverse dengan negatif positif, betul. Dia terbalik. Okay, sin ni differentiate, cos jadi positif. Bila integrate, sin ni dia akan bagi negatif cos. Dia terbalik. Differentiate ni cos positif. Integrate, cos dia akan jadi negatif. Dia terbalik. Itu yang kita kena faham. Tengok sini. Tengok ni. Differentiate, positif. Integrate, negatif. Look at this. Dia terbalik. So kita kena faham ni. Okay, kalau you faham ni, senang lah. Ini basic dia. Dia tak tanya integrate cost kan, sir? Sorry? Dia tak akan tanya integrate cost kan? Dia akan tanya jugalah. Kan? Possible. Oh, so kalau integrate cost, Same, okay, integrate cost, same thing lah. So if integrate, okay, first differentiate cost is what? Differentiate cost, you get negative sign. Okay, so if you integrate sign, okay, integrate sign, then you get negative cost. Okay, dan bila kita integrate cos, okay, bila kita integrate cos, okay, tengok ini jadi cos positif, cos dia bagi negatif positif sign. Kalau cos dia jadi negatif cos, dan yalah betul lah, ni terbalik lah. Look at this. Okay, this one. Cos jadi negatif. Negatif ni dia pergi sini. Negatif ni kita pindah pergi sini. Kita takkan letak negatif kat sini. Okay, so itu basic dia. So, what if we integrate negative sin x? Negative sin x maksudnya kita akan dapat positif cos lah. Oh, I see. Negative cos x, kalau integrate negative sin x ke cos x? Negative sin x. Negative sin x maksudnya dia akan dapat positif cos x lah. Tapi dalam integration, tak mungkin ada negatif kat sini. Negatif ni kita akan letak bawah sini lah. Okay, dalam soalan dia takkan ada negatif kat sini. Macam tengok dekat sini. Dalam soalan ni. Tengok sini cos sin. Sin ni tak ada negatif. So kalau dia tak ada negatif, dia akan jadi cos negatif lah. Patutnya sini negatif. Mana? Patutnya sini negatif. Bila sini negatif, sin kena cos akan jadi positif. Tapi sini tak ada negatif. So bila tak ada negatif, dia akan jadi negatif kat sini. Soalan dia memang direct proper trigonometry lah. Tidak ada yang inverse trigonometry. Betul. Dia akan proper in trigonometry. Okay, jangan risau dah. Siapa yang tak ingat ni tak apa. Sebab ini memang ada formula dia. Okay, formula ni akan diberikan. Don't worry, I tahu misal ada yang mungkin dah confused dah. Don't worry. Dia akan bagi standard formula. Integrate, dia akan bagi standard formula. Cuma kalau ingat lagi nampak lah. Kalau you ingat lagi cepat lah. You boleh buat calculation dia. Betul kan? Okay, kalau you tak ingat, definitely you kena tengok formula balik lah. Itu masalah dia. Tapi tak ada masalah sebab confirm ada dalam formula list. Benda ni confirm ada dalam formula list. Okay, so don't worry for this. Okay, only thing is you must know this one is opposite. Kalau sin differentiate, cos jadi positif. Kalau cos, okay, kalau cos differentiate jadi negative sin. Tapi dia terbalik. Bila integrate sin, dia jadi negative cos. Bila integrate cos, dia jadi positive sin. Dia opposite. Itu je kita kena faham. Okay, so itu basic dia. Okay.
Saya padam ni. Okay, ini tak ingat pun tak apa sebab dia ada dalam formula list. Tapi sekarang ni kita nak pergi advance. Bila pergi advance, you kena faham. Sebab itu I buat lagi sekali cuba terangkan you benda ni. Okay, you tak ingat pun tak apa. Janji you faham, itu yang paling penting. Okay, so next we go for this. Okay, kita terus pergi sini Okay, jadi dalam kes ni apa? Dalam kes ni saya masukkan formula dia lah. Okay, so formula dia apa tadi? So U dV, okay, U dV sama dengan UV minus V du. Right, okay, UV minus V du. Okay, jadi dalam kes ni apa? Dalam kes ni exponent 2x. Okay, ini akan jadi exponent 2x sin sin 3x dx sama dengan, okay kelas, bantu saya yang ini, apa U dia? Exponent 2x. Betul, ini akan jadi exponent 2x, betul, kali dengan Negative cos 3x. betul, ini akan jadi negative cos 3x over 3 minus Negative cos 3x over 3. betul. Okay, ini akan jadi negative cos 3x over 3 sebab ini ialah V dia. Lepas itu kali dengan kali dengan 2 exponent 2x dx. So kita masuk dekat sini dah. Okay, apa dekat sini? Ini ialah 2 exponent 2x dx. Okay, class. Any question you nak tanya saya? Anything you want to ask me about this? No, sir. No, boleh semua saya dah ganti dah Saya ganti dekat sini dan saya nak pergi untuk next step dia. Okay, saya nak pergi untuk next step dia So, sini kita dapat dah step ni. Okay, so next step kita terus masuk sini. Okay, jadi ini kita akan dapat apa? Sama dengan, okay, so negative 1 over 3 exponent 2x cos 3x minus, so bila ada negatif ni, tapi Positive. dalam negatif ni ada negatif, 2/3. become positif lah. So ini akan jadi positif. 2 over 3. Betul, dia akan jadi 2 over 3 dah. So negatif become positif and this become 2 over 3 integral Cos 3x times e to x dx. betul, cos 3x dengan exponent 2x kan. Tapi saya susun dia exponent 2x cos 3x dx. Remember saya cakap apa tadi? Bila kita ada cos ataupun bila kita ada more than one function, cos ni kena pergi belakang. Exponent pergi depan. Okay, cos, sin, cos, tangent dengan log. Kalau kita jumpa sin, cos, tangent, log, semuanya kena duduk belakang. Itu ialah standard writing. Okay, sebab itu saya letak cos dekat belakang. Okay, mungkin you boleh buat satu lagi step lah, tapi kalau dah nampak, terus letak macam ni. Inilah cantik step dia. Okay, kelas. Apa masalah sekarang? Kena integrate lagi sekali. Integrate. Betul. Ini kena integrate lagi sekali. Look at this. Sebab apa? Dia punya problem ni dia tak selesai. Dia ada lagi dia ada exponent 3. Tengok problem ni. Dia tak selesai lagi. Dia ada U dengan dV. See, du dengan dV. Dia ada lagi sekali. So, I kena buat lagi sekali. So, I have to go for another integration. So, U dengan dV. Okay, U dengan dV. Okay, saya pause 1 minit. Okay, come. Diorang cuba untuk integrate lagi sekali yang ni. Okay, ambil keluar benda ni.
Lepas tu cuba differentiate dan integrate benda ni. Okay, so saya bagi sambung Okay, jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat integral. Okay, kita ambil benda ni kita ambil benda ni saja Okay, kita ambil benda ni, kita letak sini, integrate. Okay, exponent 2x, lepas itu cos 3x dx. Okay, so kita kena buat u dengan dv. So saya dah cakap tadi, ini kena buat u, ini kena buat dv. So u sama dengan exponent 2x. So du sama dengan 2 exponent 2x. Saya yakin ni confirm boleh buat. Okay, ini ada dx sorry. Letak dah tadi dx. Okay, saya letak tadi. Okay, so lepas itu kita ada satu lagi ialah v dia, dv dia. Okay, better saya buat kat bawah. Sir, Yes. macam ada problem juga tu nanti, sir. Ya, saya tahu. Ini memang akan ada problem. Don't worry. Saya boleh selesai benda ni. Sabar, tadi saya selesaikan. Sabar, saya tahu. Saya tahu ini mesti ada problem. I know. That's why it's a problem question. Ini memang soalan susah. Okay, tapi kena faham. Ini kena faham. Okay, u sama dengan exponent 2x. Du sama dengan 2 exponent 2x. Okay, ini settle. Okay, dv sama dengan cos 3x dx. Okay, v sama dengan integrate cos 3x. Okay, integrate jadi apa? Integrate maksudnya, okay, sin ni kena jadi positif dah. Integrate cos maksudnya dia jadi sin positif. So, dia akan jadi sin 3x over 3. Okay. Bila integrate cos ni sama macam integrate, dia sama macam untuk differentiate sin. Dia opposite dia. Okay, jadi ni akan jadi positive sign. Kalau kita ingat tak apa, nanti boleh tengok dalam formula. Okay, so kita dapat sin 3x over 3. So ini jawapan dia. Okay, next. Next ni kita ganti dalam formula dia. Okay, so kita ganti formula, kita dapat apa? So ini akan dapat uv. Okay, saya terus masuk uv uv tolak v du. Okay, so saya ganti, saya akan dapat apa? Saya akan dapat sama dengan exponent 2x bracket, dan ini akan dapat sin 3x over 3 minus, v kita akan dapat sin 3x over 3 dan kali dengan du ialah 2 exponent 2x dx. Macam tak selesai dah benda ni. Kalau you boleh nampak ni, memang dia tak selesai. Tapi nanti saya selesaikan. Memang dia boleh selesai. Ini akan dapat apa? 1 over 3 exponent 2x sin 3x minus 2 over 3 integrate exponent 2x sin 3x dx. Okay, so far. Kelas, macam mana so far? Yang ini okay ke? Okay. Kalau yang ini okay, nanti baru kita masuk untuk dia punya formula dia. So far yang ini mesti dah okay dah. Sebab ini kita buat benda yang biasa je.
Okay, no nothing new everything we do the same thing only. You see ambil yang ni, ambil yang ni exponent as 2x cos 3x dx ni, letak sini. Lepas itu kita differentiate dia, kita integrate dia dan kita masuk dalam formula. So this is what we have. Okay, kelas. Macam mana progress dia so far? Boleh buat? Boleh nampak? Okay. Boleh Nampak. Okay. Okay, setakat ini okay kan? Clear Okay. So kita ambil benda ni. Yes, ada lagi. Ada soalan? Tak ada, saya tak ada, sorry. Okay. Okay, jadi ambil benda ni, kita ganti dalam ni. Kita ganti dalam benda ni. Substitute here. Okay, jadi saya nak substitute di dalam tu. Jadi sama dengan, okay kejap saya buat kat bawah. Okay, so yang ini saya buat arrow, nanti next time you boleh nampak apa yang saya buat. Okay, so dia pergi bawah. Okay, so dia pergi bawah. Okay, jadi kita punya soalan dia apa? Integrate exponent 2x sin 3x dx. So kita start daripada apa? Kita start daripada integrate exponent 2x sin 3x dx sama dengan sama dengan apa tadi? Sama dengan, saya ambil last yang ini saja saya ambil yang last ni. Okay, saya ambil yang last ni. Saya ambil yang last ni. So, kita dapat apa tadi? Negative 1/3. Okay. Lepas itu, exponent 2x. Okay. Cos 3x. Betul? Saya copy balik Kalau kita tengok dekat sini, negative 1/3 exponent 2x cos 3x. And then plus plus apa? Plus 2/3 yang ni 2/3. Lepas tu kelas buat apa? Bracket. Buat apa sekarang? 1/3. Betul. Kita ambil benda ni dah. Kita ambil benda ni. Kita ambil benda ni dan kita masukkan dalam ni. Kita masukkan dalam ni. Sebab itulah jawapan dia. Itu jawapan dia. So kita ambil, kita masukkan dalam ni. So bila saya masuk dekat sini, so ini jadi apa? Ini akan jadi 1/3. Ambil semua ni exponent 2x sin 3x tolak apa? Tolak 2/3. Integrate exponent 2x. And then sin 3x dx. Close bracket. Saya ambil benda ni Tengok 1/3 exponent 2x sin 3x 2/3 ni, benda ni completely saya masuk dalam ni. Dekat sini. Tengok. Okay, kelas. Macam mana progress dia so far? Faham, sir. Faham itu saya buat step ni masuk dalam tu lah. Maksudnya saya buat 2 kali integration. Yang kedua tu saya masuk dalam first integration. Okay, so kita proceed benda ni. So kita dapat apa? Negative 1/3 exponent 2x cos 3x plus. Okay, class, what is the answer? 2/3
over what? 9. 2 over 9. Betul, ni akan jadi 2 over 9 lah, over- betul. Betul, dia akan jadi 2 over 9 exponent 2x sin 3x. Ya, bila kita expand lah, ni kita masuk dalam ni. Ini pun kita masuk kat sini. So ini kita dapat apa? Negatif 4 over 9. betul, ni akan jadi negatif 4 over 9 integrate exponent 2x cos sin 3x dx. Kita lagi 2 step lah, kita nak selesai. Mesti tak yakin. Boleh ke 2 step selesai? Yes. 4 over 9 tu daripada mana ya? 4 over 9 ni daripada sini. Daripada sini, expand 2 per 3 ni. 2 kali 2 dapat 4, 3 kali 3 dapat 9. Tak nampak? Tak Sini. nampak sih. Tak nampak? Okey, yang ni. Kan ni ada 2 per 3 kan depan ni. 2 per 3 ni kali dengan sini. Oh, okay. Lepas tu 2 per 3 ni kali dengan ni. Sebab ni kan bracket. I open bracket. Oh, okay, baru faham. Okay. Trust me ni 2 step boleh selesai. 2 step lagi boleh selesai. Okay, apa next step? Next step yang paling interesting. Next step yang paling interesting dekat sini. Look at this class. Actually look at this. This one. Okay. Integrate exponent 2x sin 3x dx ni. Benda ni sebiji sama dengan benda sebelah sini. Boleh potong lah. Bukan boleh potong. Dia bukan boleh potong. Dia kena gather the same thing. You have to gather the same thing. Okay, apa maksud saya? Maksudnya macam Bawa pergi sebelah kiri. betul, kita bawa dia pergi sebelah kiri. So what you have is this. Exponent 2x sin 3x dx tambah apa? Tambah yang ni. Tambah ni. 4 per 9. Tinggalkan 4 per 9 tu boleh rasa. Bukan. Dia constant. Dia kena bawa sekali. Okay. Dia kena bawa sekali. So kita kena bawa sekali. Ini akan jadi apa? Ini akan jadi 4 per 9 integrate exponent 2x sin 3x dx. Okay. Ambil sebiji benda ni. Look at this. Look at this class. Ambil yang ni 4 over 9 exponent 2x sin 3x. Take this, the whole thing, bring to the other side. So bring to the other side, kita akan dapat benda ni. So negatif tu jadi positif lah. Okay, sama dengan apa? Sama dengan this one. Negative 1 over 2. Yes, correct. Ini copy balik saja. Ini copy balik saja. Plus 2 over 9 exponent 2x sin 3x. Okay, kalau you nak letak tambah C pun boleh. Ni dah boleh tambah C dah. Selesai dah actually. This side sudah selesai. Sebelah sana je belum selesai. Okay, tapi tak apa. Ni tambah C ni hold dulu. Kita last sekali baru letak. Okay, apa kita nak buat kat sini? The question is, what are you going to do now? Tambah je. Tambah 2 ni. Macam mana kita nak tambah 2 ni? Invisible 1 plus 4 over 9. Yes, betul. Ini sebenarnya ada 1 dekat depan ni. Ini macam X tambah 4 per 9X. Plus. Ini benda yang sama. Ini macam bayangkan dia jadi X. Ini bayang dia jadi X. So, X tambah dengan 4 per 9X. Dapat apa? 13 per 9. Betul. So maksudnya dekat sini kita akan dapat, okay, ini bayang macam Y. Ini bayang macam Y. Y tambah 4 per 9Y. So maksudnya kita akan dapat apa? 13 per 9 integrate exponent 2x sin 3x dx sama dengan
Okay, 30 sama dengan V. dan copy semua ni. Semua ni kita copy balik saja. Semua itu jawapan dia dekat sini. Tengok, saya dapat ni. Okay, so semua ni kita dah kumpul dia jadi satu benda. So, sorry Okay, so 1 plus 4 over 9, you get 13 over 9. How you get 13 over 9? Sama macam y tambah 4 per 9y. So, ini jadi 13 per 9y. Kita tambah dua-dua ni. So, bila you tambah dua-dua ni, you dapat 13 per 9. Okay, jadi last kali, pindahkan 13 per 9 ni. So, integrate exponent 2x sin 3x dx sama dengan Darab 9 lepas tu bahagi 13 semua tu. betul. Okay, kita pindah dia jadi 9 per 13. Okay, kita pindah dia, tukar jadi 9 per 13. Sebab 13 di sini bahagi 9 dia akan jadi darab. So kita akan dapat 9 per 13 tambah 2 per 9 eksponen 2x sin 3x tambah c. Last kali kena ada tambah c. Okay, jadi kita simplify ni. Okay, kita simplify dia, kita akan dapat apa? So 9 kali dengan 1 dapat 9 tapi boleh bahagi. So ini akan jadi 3 lah. So ini akan jadi negatif 3 per 13 eksponen 2x cos 3x. Bila expand dia jadi 3 Okay, 9 13 per negatif 1 per 3. Cek balik you akan dapat negatif 3 per 13 tambah okay, 2 kali dengan 9 bahagi dengan 9. So 9 kena potong. So tinggal 2 per 13 eksponen 2x sin 3x tambah c. So this is the last answer. Okay, this is your last answer. Okay, macam mana kelas? Sudah pening Pening. Boleh tu. Complicated. Boleh. Complicated Yes, betul. Dia memang complicated. Seriously. Okay, kalau you tak buat exercise, kalau you tengok saja, confirm you tak nampak. Serious. Okay, ini semua ni by exercise lah. You must do exercise. Okay, you kena cuba juga. You kena cuba dan you kena buat baru you nampak. Sebab apa sekarang ni you punya problem satu ialah you belum lagi basic dia kuat. Okay, basic you integration belum kuat lagi. So I dah ajar you yang complicated, definitely you nampak macam susah lah. Definitely. Okay, I promise this will be very difficult. Seriously. Sebab apa? You punya basic belum kuat lagi. Okay, bila you punya integration okay, so ini akan jadi okay. Yes, Aiman. Tak ada soalan Ni macam soalan final contoh dia macam ni ke sir? Biasa. Tak ada. Saya rasa dia takkan bagi final dia eksponen dengan trigo. Dia akan bagi polinomial. Tapi saya boleh bagi dalam assignment. Ini nanti saya nak bagi satu assignment. So saya dah bagi you soalan lah. So nanti you practice untuk assignment nanti. Okay, so ini ialah untuk soalan assignment. So I dah bagi you basic dia. Yes, please. 9 per 13 tu dapat kat mana sir? 9 per 13 dapat daripada sini. Dapat daripada sini. Sini. Kan sini ada daripada sini 13 per 9 ni. Kita pindah sini. Sebab apa saya punya soalan ialah ni. Sebab saya punya soalan ni. Saya apa pun saya kena dapat balik sini. Okay. Mana pindahkan lah. Saya tak nampak. Betul, kita pindah dia. Bila pindah, dia akan darab jadi bahagi dia darab lah. Sebab itu dia jadi 9 per 13. Okay, alright sir. Okay, saya yakin confirm you boleh buat. Sebenarnya ini bukannya susah sangat.
Cuma dia proses. So by process, bila by process, you kena buat step by step. Kalau you lompat, confirm tak nampak lah. Okay, so saya akan berhenti sampai sini. Okay, before I stop, I give you one more exercise. Okay, I give you one exercise. So I bagi 3 exercise hari ni. Try lah, try. Lepas tu kita, okay, you boleh share dalam group. Okay, so exercise ni, so try yang ni. Okay, apa kata saya bagi exponent X, I bagi yang simple. Saya bagi exponent X je. Okay, exponent X, I bagi sini cos 2X. Actually, this one easy question. Sebab exponent X, kalau you differentiate, dia akan dapat exponent X balik. This one actually easy question. Okay, ini ialah soalan senang lah. Okay, so you try dulu. Lepas itu, kita bincang jawapan dia. Okay, kalau you nak bincang esok pun boleh esok kita nak, okay, sebelum kita start, saya bagi jawapan dulu. Lepas tu, kalau ada soalan, tanya dulu, selesaikan benda tu, dan kita sambung untuk lesson esok. Okay, kelas, macam mana progress hari ni? Okay boleh Boleh, sir. Boleh Okay, jadi saya berhenti sampai sini. Okay, saya berhenti sampai sini. So, kalau ada soalan, boleh tanya dalam group So, tak ada masalah lah. Saya mesti akan layan semua orang lah. Okay, so saya confirm akan jawab. So, you boleh tanya mana apa-apa persoalan dalam group. Okay, so itu saja untuk hari ni. So, that's all lah. Thank you, class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Thank you, sir.